Hmm. Dia, dia ada masalah merepek dia tu. Alright. Okay. Tak apa, abaikan. Kita akan terus ke pembelajaran kita. Okay, last time awak dah belajar masuk tajuk kelajuan kan? Ha. Sebelum tu ingat tak tugasan awak yang last kelas dengan cikgu? Oh, makcik potong ayam. Makcik potong ayam. Okay, Darwish punya macam mana untuk menambah baik situasi makcik potong ayam tadi? Untuk dia potong ayam lebih baik, dia perlu mengasah pisau tersebut sebelum potong ayam supaya daya geseran lebih tinggi dan ayam boleh dipotong. Okay. Okay, bagus. Satu lagi, untuk pisau tu daya geseran dia perlu ditingkatkan, betul tak? Betul. Okay, tujuan dia ditingkatkan pisau tu daya geseran untuk apa? Untuk bagi dia apa? Untuk dapat potong ayam tu dengan lagi senang. Okay, betul. Supaya pisau tu lebih Tajam. tajam. Okay, bagus. Lepas satu lagi, ayam tu pula awak boleh letak atas permukaan apa? Permukaan papan ataupun permukaan yang kasar lah. Biasanya papan pemotong tu kasar kan. So bila permukaan kasar, waktu kita nak potong, senang tak ayam tu bergerak? Tak. Tak kan? So senang kita nak potong ayam tu bila dalam keadaan ayam tu berada di satu permukaan yang agak kasar. So maksudnya awak kena tingkatkan daya geseran kedua-dua lah. Daya geseran untuk permukaan letak ayam tu dengan daya geseran bagi pisau tu sendiri untuk tajamkan pisau. Okay, terima kasih Darwish. Good. Bagus. Okay, sekarang hari ni kita akan masuk topik, awak dah masuk topik kelajuan. Cikgu akan teruskan balik apa yang awak dah belajar dengan Cikgu Mazunah tentang hubungan antara kelajuan dan juga jarak masa. Ya, betul. Okey, sebelum tu apa yang Darwish faham tentang kelajuan ni? Kelajuan tu dia macam kalau nak bezakan tu kalau lari dengan berjalan lari laju-laju. Maksudnya tak faham. Macam mana tu? Dia macam dia contoh saya berjalan lepas tu cikgu lari. Jadi cikgu laju-laju. Okey. Tapi yang tu kita nak tengok dari segi apa? Kalau macam apa dia? Kalau macam Darwish berjalan, cikgu berlari. Okey, cikgu kena berlari dalam lebih lebih let's say dalam cikgu kena berlari dalam 100 meter. Tapi Darwish hanya berjalan dalam 10 meter. Okey. Kalau macam tu adakah adakah kelajuan tu dikira tepat? Tak. Tak, sebab apa? Sebab saya jalan 10 kilometer, cikgu lari 100 kilometer. So kemungkinan awak akan sampai dulu. Bila awak sampai dulu ataupun bila awak sampai dulu dan cikgu sampai kemudian, adakah dikira awak lebih laju? Kan? Saya sampai dulu. Okay, so macam mana kita nak pastikan kelajuan yang kita dapat tadi dalam eksperimen kita buat tadi tu, maksudnya awak berlari, cikgu berlari, awak berjalan supaya kelajuan yang dikira tu tepat. Apa yang kita kena buat? Kita dua-dua kena lari. Okey, dua-dua kena lari. Okey, boleh terima dua-dua kena lari. Okey, tapi kalau dua-dua lari, Darwish lari 10 meter, cikgu lari cikgu lari 100 meter. Adakah tepat juga kelajuan itu? Tak. Tak. Tidak adil. Kelajuan itu dikira dengan tidak adil dan tidak tepat. So macam mana nak bagi tahu ataupun supaya kita dapat kira kelajuan tu dengan tepat? Maksudnya bahawa kita dapat nilai siapa yang paling laju. Kena pastikan apa? Guna jam randing.
Jarak ni memanglah waktu kita waktu cikgu lari 100 meter, awak lari 10 meter pun kita guna jam randik. Cepat. Buat. Cuba fikir. Eh, Okey, cikgu bagi clue lah. Cikgu bagi clue. Kita ada kereta mainan A, kita ada kereta mainan B. Okey. Kita dua-dua kita akan catat. Okey, kita gerakkan kereta mainan A dulu. Kereta mainan A kita gerakkan untuk jarak 10, untuk jarak 20 cm. Okey, untuk jarak 20 cm. Lepas sampai dalam 20 cm tu dia ambil masa let's say 10 saat. Okey, tak apa, kita dah kira. Tu untuk kereta B pun dia akan lalui jarak 20 dia akan lalui jarak 20, dia akan lalui jarak 10 cm. Lepas tu kita ambil masa. Jarak dia kita ambil masa, dapat kelajuan dia. Adakah tepat kelajuan tu? Sebab yang A tadi 20 cm, yang B ni pula 10 cm. Logik tak? Tak logik. Yang kita kena kita kena buat kat sini untuk tahu siapa paling laju? Kita kena kita ambil kita balik. Kita balik semula. Kita kena apa? Kita kena catat dia punya masa. Memanglah dua-dua kita catat masa. Okey, kita balik semula pada eksperimen kita berlari tu. Okey. Eksperimen kita berlari tadi Darwish, awak berlari 10 meter. Cikgu berlari cikgu berlari 100 meter. So, apa yang tak sama kat situ? Masa. Apa tu jarak? Apa pula masa? Jarak. So, yang menyebabkan nilai kelajuan kita tu tidak tepat, maksudnya kita tidak dapat menilai siapa paling laju dengan tepat, adalah sebab jarak kita berbeza, Darwish. Cuba kalau kita guna dua-dua, maksudnya Darwish berlari 100 meter, cikgu pun berlari 100 meter. Okey, tu jarak kita tetapkan untuk 1 meter untuk kedua-dua. Lepas tu cikgu berlari, cikgu habis dalam masa 10 saat. Lajunya. Okey. Kalau awak pula lari. Awak rupanya awak lagi laju 5 saat. The flash. Jarak 1 meter. Awak lari 1 meter, cikgu pun lari 1 meter. Jarak dah sama kat situ. So sekarang siapa paling laju? Saya lagi laju. So logik tak kat situ kita boleh kira kelajuan? Logik. Maksudnya jarak kena sama. Faham? Okey, sebab itulah hari ini kita akan belajar tentang tajuk ataupun tentang subtajuk hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Okey. Kat sini kita akan lihat hubungan jarak dan masa ni. Okey, ia bergantung kepada, maksudnya kelajuan kita ni bergantung kepada masa dan jarak yang kita lalui. Okey, sekarang kita tengok dulu faktor dari segi kelajuan, faktor dari segi jarak. Okey. Okey kelas. Okey, objek yang bergerak, okey. Kena faham kat sini. Sekarang kita tak payah kita andaikan masa tu kita guna kita guna masa yang sama. Maksudnya dalam 10 minit, dalam 10 saat kita tengok dia dapat berlari, kita tengok dia dapat berlari untuk jarak berapa jauh. Okey, so kena consider dua perkara kat sini, iaitu masa dan juga jarak. Okey. Bila objek yang lebih laju, kalau objek tu lebih laju, dia akan bergerak lebih apa dalam masa yang tertentu? Dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Untuk jarak.
Jarak kita kira kita nilai dengan perlahan ke? Dia akan jadi kalau dia laju Lagi laju macam mana dengan jarak dia? Masa kita tetap, masa dia akan jadi lagi jauh lah. pandai, betul. Objek yang lebih laju bergerak lebih jauh dalam masa 10 saat. Ataupun dalam masa tertentu lah, kita tak letak dekat sini. Kita ambil secara umum. Okey, ni dari segi faktor jarak. Okey, maksudnya kita tengok dari segi faktor jarak. Kita tengok pula dari segi faktor masa. Okey, dalam segi faktor masa, jarak pula kita samakan. Maksudnya jarak kita letak tetap. Kita jadikan dia sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kita letak berlari lagi senanglah nak faham, tak nak pening kepala. Kita letak lagi berlari antara awak dengan Nafis. Dua-dua berlari dalam jarak 10 meter. Nafis dengan Nafis dan juga Darwish. Okey. Objek yang lebih Objek yang lebih laju bermaksud objek yang bergerak lebih dalam jarak tersebut? Yang lebih laju. Okey, objek yang lebih laju maksudnya dia akan bergerak lebih kalau ikut masa? Lebih lambat ke lebih cepat? Lebih cepat, masa dia singkat Pandai. Tapi pastikan kena jarak yang sama. Yang sama. Okey, bergerak lebih masa. Lebih masa pula. Lebih laju. Objek yang lebih laju bergerak lebih cepat. Lebih lebih cepat dalam jarak dalam masa yang tertentu. singkat. Dalam jarak tertentu. Masa singkat dengan cepat sama je. Okey, so kat sini ada dua faktor yang awak kena pastikan, yang awak perlu lihat. Awak tak boleh kaji dua-dua tau. Awak tak boleh kaji masa dengan jarak dalam satu masa yang sama. Awak kena kaji ni berasing-asing. Jarak, awak kena buat satu eksperimen lain. Untuk kita lihat faktor masa, kita kena tengok eksperimen lain. Okey? Okey, ada dua faktor. Faktor pertama tadi, faktor jarak. Kalau Darwish nak uji kaji dengan faktor jarak, maksudnya maksudnya Darwish nak tengok jarak sahaja, maksudnya nak tengok pengaruh jarak sahaja terhadap kelajuan. So apa yang kita kena samakan kat situ? Dia punya jarak nak sama buat apa? Sekarang kita nak tengok siapa paling laju. Kita tak tengok siapa paling laju tapi menggunakan jarak. Okey, tapi apa yang kita sama kat sini? Masa. Pandai, betul. Maksudnya kita kena samakan masa. Kita kena buat asing. Nafis dan juga Darwish kena buat asing. Okey, cikgu nak Darwish, cikgu nak awak berlari cikgu nak awak berlari dalam masa 10 saat. Okey, on your mark, set, go. Dia lah awak berlari. 10 saat dah. Cikgu pun ambil pita pengukur, lepas tu cikgu ukur. Okey, tu jarak awak ambil. Nafis pula. Nafis, cikgu nak awak berlari dalam masa 10 saat juga. Okey, on your mark, set, go. Dia berhenti. Cikgu ukur jarak. Tengok jarak Nafis lebih sikit pada awak. So sekarang siapa paling laju? Nafis. Ya, betul. So faham tak kat situ? Maksudnya kalau kita nak uji dengan jarak, kita kena samakan masa. Awak tak boleh nak uji dua-dua. Okey, hari ni aku nak tengok jarak dan juga masa. So eksperimen awak akan pening. So kena buat satu-satu. Kalau nak tengok awak nak nilai ataupun awak nak tahu siapa paling laju dengan melihat jarak, so awak kena samakan masa. Guna masa yang sama. Tapi kalau awak nak tengok kelajuan, nak tengok siapa paling laju dengan jarak
apa dah dengan jarak apa dah dengan nak tengok kelajuan melalui masa, jarak awak kena sama. Okey, kita ambil satu lagi contoh faktor kejap bergerak. Okey, kalau faktor jauh, kalau faktor jarak kita kena cakap bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang sama. Ni macam sebenarnya konsep dia macam kita buat definisi secara operasi lah. Okay, nyatakan definisi secara operasi bagi kelajuan. Kalau dalam eksperimen awak buat tadi tu adalah kelajuan ialah objek yang bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang sama. Itu je lah. Itu dari segi kita nak nilai ataupun kita nak jawab dari segi definisi secara operasi lah. Okey, kita tengok dari segi faktor Jarak. masa pula. Tadi kita dah tengok jarak dah. Okey, sekarang cikgu nak tahu siapa paling laju antara Nafis dengan Darwish, tapi cikgu nak tengok masa yang cikgu catat. So apa yang kita kena samakan? Jarak ni. Betul, jarak dia. So sekarang cikgu dah set Darwish dengan Darwish dan juga Nafis, cikgu nak awak berlari dua-dua awak akan berlari dalam jarak 10 meter. Okey, kita mulakan dengan Darwish. Darwish berada di garisan. Okey, on your mark, set, go. Oh, laipuk dah kena ribbon. Macam kita selalu buat kat sekolah. Atau jaga masa. Oh, Darwish berlari dalam jangka masa 8 saat. Okey, kita letak dulu data tu ke tepi. Nafis pula. Nafis berada di garisan. On your mark, set, go. Dia kena ribbon. Tengok. Oh, Nafis mencatat masa 9 saat. So sekarang siapa lebih laju? Saya lebih laju. Ya. So sekarang kena ingat, kalau awak nak uji kelajuan dengan tengok jarak, masa kena sama. Maksudnya awak guna masa yang sama. Faham? Faham? Okey, kalau awak nak tengok kelajuan melalui faktor masa, jarak yang kena sama. Jadi kita akan tengok situasi dia supaya awak lebih faham je. Mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam satu jarak. Yang sama. Okey kelas, kita tengok kat sini. Okey, kita bagi satu situasi. Awak naik bas, Insyirah naik kereta. Okey, dua-dua akan bermula di akan bermula dekat depan sekolah kita. Faham? Faham. Okey. Perjalanan yang diberikan untuk awak naik kereta 20 minit. Insyirah pun pergerakan dia naik bas sekolah tadi pun 20 minit sahaja diberikan. Insyirah naik bas ke naik kereta? Insyirah naik kereta, awak naik bas. Okey, faham? Faham tak situasinya ke sekarang? Faham. Okey, sekarang dalam 20 minit tu awak naik kereta. Sampai Ceras. Baik. Okey. Lepas tu Insyirah pula dia naik bas dalam 20 minit juga. Okey. Sampai Pudu je. So sekarang antara bas dan juga jarak antara Pudu dengan Ceras lebih jauh tau. Dan Pudu lebih dekat. Sekarang siapa laju? Kereta ke bas? Kereta. Betul, kereta. Konsep dia sama jugalah. Okey, sebagai contoh lah. Awak naik motor
naik motor Honda lah. Naik motor Honda dengan dengan siapa-siapa lah nanti. Ada motor Okey, Honda. Cikgu naik superbike. Kita akan bertolak dari sekolah kita akan bertolak sekolah pukul 7 pagi. Kita kononnya kita nak balik kampung lah. Okey, dah 7 pagi. Lepas tu kita balik Kelantan juga. Kita balik let's say lah kita balik Kelantan. Balik Kelantan kena motor. Okey, Darwish punya Darwish punya ni pukul sampai dekat kita bagi masa tengok sampai pukul 3. Okey, sampai pukul 3 petang kita sampai kat mana nanti? Okey, pukul 3 petang. Okey, masa kita bergerak sama, masa yang kita nak berhenti makan kejap pun sama. Tapi kita tengok siapa orang tu berhenti kat mana. So maksudnya pukul 3 petang berhenti. Tengok sekali Darwish berhenti dekat Gua Musang. Makan kat Gua Musang. Pukul 3 petang. Lepas tu cikgu punya pula, cikgu dah sampai Kota Baru dah pukul 3 petang. Dalam gua tu ada makanan. Nama tempat tu je Gua Musang. Tu banyak je banyak kedai. Dalam tu ada. So, kat situ siapa lebih laju? Darwish ke cikgu? Cikgu. Ya, betul. Sebab cikgu dah sampai Kota Baru dah pukul 3 petang. So cikgu dah capai sampai 3 petang cikgu dah dah melalui jarak yang jauh dah. Darwish baru sampai Gua Musang. So jarak cikgu lagi jauh bermaksud cikgu lebih laju. Tu kalau kita kira masa lah, bertolak pada masa yang sama. Okey, sekarang kita pergi ni senang sikit nak ingat lah kot. Okey, sebagai contoh kita berjanjilah. Okey, Darwish nanti kita balik sama-sama. Kita jumpa kat Gua Musang. Okey, cikgu pun datang Gua Musang. Okey, cikgu datang Gua Musang, kita nak balik ke semula ke mana? Kita nak balik semula ke Kampung Baru. So kita bertolak Kampung Baru. Tolak ke Kampung Baru, bertolak pada waktu yang sama. Okey, jarak kita pun sama daripada Gua Musang ke Kampung Baru. Betul tak? Okey. Lepas tu tolak ke Kampung Baru. Tengok cikgu dah sampai pukul 4 petang cikgu dah sampai Kampung Baru. Lepas tu Darwish pukul 6 petang baru sampai. So sekarang siapa lebih laju? Cikgu. Ya. Tu faham tak konsep kat situ? Faham. Okey. Kalau kita nak tengok kelajuan dengan jarak, kita kena pastikan masa sama. Tapi kalau Darwish nak tengok kelajuan ataupun nak faham kelajuan, nak tahu siapa paling laju dengan masa, jarak kita kena sama. Sebab kita dapat nilai siapa laju, siapa tidak laju. Faham tak? Faham. Tapi amaran daripada cikgu, peringatan pada cikgu, ingat kita tidak boleh nak kejar dua-dua. Kita tak boleh nak tengok masa dan juga jarak sekali jalan untuk tengok kelajuan, nanti pening. Kita kena pilih. Awak kena decide, awak kena buat keputusan. Okey, saya nak tengok melalui jarak dulu. Maksud saya nak tengok siapa paling laju dengan jarak. Tapi biasa kita jarak kita buat masa. Lepas jarak kita boleh tengok masa pula. Okey, biasanya kalau dalam pertandingan kalau dalam pertandingan hari sukan apa semua, kita tengok jarak ke kita tengok masa biasanya? Kita tengok masa. Apa dia? Tengok masa. Betul. Sebab apa? Kita tengok siapa sampai dulu. Maksudnya kalau siapa sampai dulu, siapa yang lebih cepat. Bila kita tengok, kita fikir siapa lebih cepat, maksudnya itu berkait dengan masa ke jarak? Itu berkait dengan masa. Betul. Sebab nanti susah kalau kita nak tengok melalui jarak, macam pelik pertandingan tu kan. Mana-mana pertandingan dia hanya dia hanya dengan menggunakan biasanya pertandingan kalau perlumbaan memang dia akan gunakan lebih kepada jarak, lebih kepada masa lah. Tak ada lagi cikgu. Nanti cikgu cuba cari kalau ada pertandingan yang melibatkan jarak.
Maksudnya dia tengok siapa paling jauh je. Ha, ni. Pertandingan ni. Lontar peluru. Oh. Betul tak? Tapi lontar peluru tu berat oh. Tapi lontar peluru dia tak apa dah, dia tak nilai apa dah, dia tak nilai awak kelajuan awak, kelajuan orang yang lontar tu. Dia nilai siapa paling jauh dalam jarak. Okey, maksudnya dia lontar siapa paling jauh. Bila siapa paling jauh, sekarang kita yang jadi yang kalau kita nak lihat siapa yang lebih laju, kita nak tengok orang tu ke kita nak tengok bola besi tersebut? Nak tengok bola. Ya betul. Maksudnya kalau orang tu baling dengan kuat, kelajuan dia pun lebih tinggi. Sebab tu jarak dia boleh pergi jauh. Faham tak? Faham. Bukan kita nilai kelajuan orang tu, kita nilai kelajuan bola tu. Maksudnya kelajuan bola tu bergantung pada kekuatan orang tu lah. Kalau orang tu tak kuat, so kelajuan tu akan kurang, jarak pun akan kurang. Betul tak? Betul. Sama juga dengan konsep lontar sejenis apa dia yang mana yang lontar-lontar ni semua pun sama. Ni apa dia dah lontar apa dia yang rejam lembik. Lontar cakra tu semua guna konsep jarak tu. Satu lagi lontar lompat jauh. Tu nak main macam mana tu? Nak main lontar cakra tu macam mana tu? Dia cakra bukan cakra biasa dah, cakra yang berat tu. Cakra berat macam mana? Main dia lebih kurang berat besi tu. Kalau nak main tu balingnya ni tu. Baling nanti kita akan ajar. Susah nak terangkan pada awak dalam komputer. Okey, kita tengok pula ni. Dari segi lompat jauh. Tengok pada jarak. Orang tu lompat. Betul. Dia tengok jarak kepada macam mana orang tu lompat. Maksudnya kelajuan dia dinilai waktu dia melompat tu lah. Lompatan siapa yang menjadikan dia lebih laju berada di udara. Kalau orang tu berada laju di udara, dia dapat lontarkan tubuh dia dengan laju di udara. Bagaimana dengan jarak? Akan jadi lagi jauh. Betul. Kalau orang tu dapat lontar orang tu lontar kelajuan badan dia waktu di udara tu dengan perlahan, so jarak dia akan lebih dekat. Macam Priem dengan awak lah. Awak lompat laju kan, lari laju, lepas tu awak lontarkan badan awak di udara, jarak awak ke depan. Priem dia berjalan baru lompat perlahan. So itu so jarak pun ke depan tu je sikit. So siapa paling laju antara awak dengan dia? Saya. Betul. So sekarang faham konsep hubungan antara kelajuan dan jarak dan masa Faham. So cikgu tak nak peningkan kepala awak. Hari ni sebab kita fokus ni. Sebab tajuk ni pun memang dah merangkumi 2 faktor supaya awak tak pening. So kita fokuskan kepada hari ni sahaja yang ni Boleh? Okay, itu sahaja untuk hari ni kelas. Thank you so much Dawis bersama cikgu pada hari ni. Kalau Dawis rasa tak faham lagi, rasa macam keliru lagi, nanti boleh refer YouTube nanti untuk tengok balik video pembelajaran kita pada hari ni. Boleh? Apa yang nama itu cikgu lupa. Tak apa. Nanti cikgu akan share dalam group macam biasa. Okay, Dawis, jaga diri elok. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama. Bye cikgu. Bye.